أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستغفره ونستهديه ونستعين به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الصلاة والسلام عليه وعلى آل بيته وأصحابه ومن صلى بصلاته وصام بصومه وقام بقيامه ونهج بمنهجه ودعا بدعوته وسن بسنته وجاهد بجهاده بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم زدنا علما. اللهم امين. اما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan kehendaknya kita dapat berada pada hari ini di dalam Dewan Asas. Dan ini kali pertama untuk saya memulakan kelas secara rasmi, kelas petang ni lah. Sebelum ni mungkin kita bertemu masa solat tarawih, tazkirah ringkas, dan mungkin ada yang dah kenal saya. Cuma sebagai ini sebagai program pertama kita, kelas pertama kita, dan saya sekadar mungkin ambil peluang untuk kita sedikit berkenalan dengan diri saya dan sedikit mukaddimah tentang tadabbur, okay? Berdasarkan buku yang ada ni, Tadabbur Ilmu dan Amali, dan sikit latar belakang kenapa saya menulis buku ini saya akan beritahu insya-Allah. Dan seperti sedia maklum, nama saya Abdul Razak bin Muhammad. Saya anak kelahiran Pelabuhan Kelang, Selangor. Okay? Ibunda saya orang Sungai Manggis, Banting. Ayahanda saya orang Sepang. So saya bukan orang Pakistan, bukan Taliban, bukan orang Penang tak? Saya orang Selangor, anak Selangor. Saya selalu declare awal-awal sebab nanti timbul soalan macam, Ustaz dari mana, mari mana apa? Ustaz pergi mana? Dia memang macam tu pula kan. Jadi saya memang anak Selangor, kelahiran Selangor. Jadi latar belakang pelajaran saya, pengajian saya bermula di sekolah rendah Methodist Boys School, Port Klang, Port Cheltenham masa tu. Namanya pun Port Cheltenham. Jadi kat Pelabuhan Kelang. Sampai darjah 6 di sana. Kemudian sempatlah 2 hari di sekolah Datuk Hamzah. Datuk Hamzah Pelabuhan Kelang. 2 hari je. Kemudian saya dapat tawaran belajar di Sekolah Agama Menengah Tinggi Syamuddin, Kampung Jawa Kelang. Itu memang atas permintaan saya lah. Ayah saya dia tak nak, dia nak saya sekolah kebangsaan. Dia nak ada anak dia yang jadi doktor, kata dia. Tapi tak tahu, saya tak berapa minat. Saya lebih terdengar nasihat ustaz di sekolah tu, sekolah rendah tu. Dia begitu sungguh-sungguh menggalakkan saya ke sekolah agama, dan dia kata belajar bahasa Arab ni yang takut mudah je. Mudah sangat. Dia kata tak ada lebih mudah daripada belajar bahasa Arab. Bahasa Inggeris lagi susah. Memang saya ketika tu antara pelajaran yang susah saja bahasa Inggeris lah. Jadi dia kata contoh bagi dia. Selalu contoh diingatkan saya. Tengok bahasa Arab, dia kata banding dengan bahasa Inggeris. Dia kata bahasa Arab, ba baris bawah dengan, kan, lam baris bawah li untuk. Dia kata senang, huruf aja. Huruf yang mudah-mudah aja. Kalau bahasa Inggeris nak sebut pun payah saja. Jadi saya memang termakan dengan dia punya pujuk rayu dia tu. Dan tanpa pengetahuan ibu bapa saya, isi borang permohonan ke sekolah agama tu, dia uruskan semua. Sehingga kami dapat surat pada hari saya ketiga, hari kedua kat Datuk Hamzah tu, balik dapat surat, dapat belajar di sana, tapi tak ada asrama. Jadi ayahanda saya kata, macam mana nak pergi, kan? Macam nak pergi tak ada asrama? Kena berulang, naik 2 bas daripada Pelabuhan Kelang turun ke Kelang, stesen bas Kelang Great Wall dulu tu. Siapa yang biasa tu, dari situ kena naik bas warna merah, tak ingat lah, bas Wahab ke warna merah, naik pergi ke Kampung Jawa. Bas lama tu tak ingat, omnibus. Jadi biasa akan sampai lewat lah. Sampai sekolah pukul 8.30, 9.
Tapi kami ni ramai yang naik bas ni tidak diambil tindakan. Mereka tahu sebab kita lewat. Tapi saya tak berapa sedar hati lah. Okay. So kemudian duduk asrama, dapat sekolah ambil sewa rumah kampung. Rumah dia panggil asrama Gagak Hitam. Sebab itu rumah kayu dia cat hitam semua. Okay, dari situ mulalah belajar. Agak terkejut besar sebab semua buku dalam bahasa Arab dan tidak seperti mana yang disebut oleh cikgu tadi. Semua buku belajar agama dalam bahasa Arab. Kita tak ada latar belakang bahasa Arab. Rasa nak give up lah, tapi ayah dia kata no, awak dah ke depan, awak tak boleh patah balik. Alhamdulillah teruskan juga belajar. Ada akademik, ada bahasa Arab kan. Teruskan belajar alhamdulillah dengan izin Allah. Masa tu ambil SRP di Syamudin. Kemudian kami generasi pertama pelajar lelaki sekolah sekolah Syamudin tu dipindahkan ke sekolah SMT, Sekolah Menengah Tinggi Shah Alam, section 11. Okay, sekarang ni dipanggil Samtas, Sekolah Menengah Tinggi Tunggal Penjemaah. Saya ke generasi pertama di situ 1984 form 4. Sehinggalah saya di sana upper 6 di sana. Kemudian lepas dapat result STPM, saya ke Universiti Malaya di kuliah syariah. Tapi saya tidak berminat untuk menyambung di dalam negara. Saya hasrat saya nak menyambung di luar negara. Walaupun result apa dia panggil SMA, SRA saya bagus, sebenarnya taklah bagus sangat, tapi boleh lah untuk layak Selangor kira okey tu. Tapi tak dapat beasiswa, tak pergi lah. Tak pergi. So saya masa saya lower 6 saya minta permohonan ke belajar di Ummul Qura lower 6. Saya mula buat permohonan, lengkapkan segala keperluan secara sendiri. Tapi sampai saya exam STPM saya tak dapat lagi apa-apa jawapan. Saya teruskan ambil exam, dapat result, masuk UM semester pertama. Semester kedua saya dapat result, saya dapat maklumat Ummul Qura dah terima saya, dapat surat tawaran. Tapi saya kena tunggu untuk dapatkan visa. Mana Wizara Dakhiliyah tu, Kementerian Dalam Negeri tak keluarkan visa lagi. Dapat visa baru dapat tiket. Okay. So saya belajar full time di UM satu semester je. Semester kedua saya tak belajar, saya tunggu nak pergi ke Ummul Qura. Kemudian alhamdulillah tahun 1990, awal 1990 Januari saya dapat berangkat ke Ummul Qura. Sampai di sana, mungkin ramai yang kenal sini, senior kami yang menyambut saya ialah Ustaz Abdul Muin Abdul Rahman, Ghulam Dakwah. Ghulam Dakwah, dia senior saya. Dia di situ, dia menyambut Ustaz Abdul Muin Abdul Rahman. Dia menyambut kami di sana lah. Kebetulan pergi bersama saya, kami berdua, seorang sahabat kami Ustaz Rizal Ali, dia orang Kancung Darat. Dan dalam flight tu jumpa seorang lagi yang dia panggil itu sekarang dia Profesor Syukri, dia orang Terengganu. Kami jumpa dia ke terbang lah. Dan bila sampai ke Ummul Qura, jumpa seorang lagi orang Selangor, dia dah datang awal, Ustaz Syahril Sarto. Dia orang Sungai Besar. Jadi itulah masa tu student baru 4 orang je, kami berempat saja. Kami dibawa ke Rumah Pelajar Malaysia. Dalam keadaan saya tak pakai ihram, sebab saya tak tahu langsung kena pakai ihram. Kita pergi nak belajar, tak tahu apa benda pun, tak ada pun dekat kedutaan sebut ke suruh pakai ihram ke. Sebab kita first time pergi sendiri. Jadi sampai sana pagi tu, saya ingat lagi subuh tu Ustaz Main tanya, antum tak buat umrah ke? Antum tak nak berihram ke? Saya kata memang tak ihram, saya datang bukan untuk umrah, saya datang untuk belajar. Dan yang paling seriusnya, bila saya tu dekat airport tu dah keluar tu, saya nak sujud. Sebab saya ingatkan saya sampai ke Mekah. Sebaiklah Ustaz Syukri kata, ini kita masih kat Jeddah lagi, ini tanah halal lagi, belum tanah haram dah. Okey, begitulah excitednya orang muda kan. Saya dapat sebab saya mohon 2 tahun saya tunggu untuk pergi sana. Dan alhamdulillah dapat. Dan masa dia ada exam penentuan mustawa level kita di pusat bahasa. Sebab dia semua pelajar yang datang Ummul Qura, dia akan masuk dia ke pusat bahasa Maklura, dia college bahasa Arab, dia institut bahasa Arab. Sebab itu bukan international. Ummul Qura bukan universiti international macam Universiti Madinah, dia memang international. Cuma dia ada Mahat Lugha, di Qarinatiqina biha, pusat bahasa Arab untuk orang yang tidak bertutur bahasa Arab. Okey. Jadi kalau nak belajar kuliah, kena dapat CJ daripada Mahat Lugha dulu. Kena lulus dia punya CJ situ dulu. So ada penentuan level.
saya berbincang dengan 3 orang sahabat ni, kita tak payahlah nak naik level tinggi-tinggi sangat kan, sebab kita nak duduk lama kat sini, seronok duduk kat Mekah, dapat buat umrah sebagainya. So kita exam tu kita tak jawab betul-betul lah, tak lulus lah boleh cerita. So kami belajar paling bawah sekali. Okay, scene kita tulis macam ada 6 gigi, kita buat macam tu lah. Dia memang simple, sebab yang datang tu macam-macam orang, African, orang apa kan, orang Europe, mereka memang tak tahu bahasa Arab, mereka tak tahu huruf adibata pun. Jadi kita ni sepatutnya orang Malaysia biasanya dia terus naik mustawa level yang ketiga, keempat. Dia 6 level semua, 6 semester. Kalau orang Kelantan, pelajar Kelantan biasa 2 semester je dia orang. Macam Ustaz belum main semua kejap je, tak lama. Sebab dia ada asal bahasa Arab yang kuat. Kami boleh juga sebenarnya, tapi tak nak duduk lama, tak nak cepat. Kami duduk ambil level yang paling bawah. Jadi kita belajar balik dah daripada basic. Belajar batas, belajar, alhamdulillah, belajar bahasa Arab seronok. Tapi rahsia kami pecah lah bila minggu kedua ustaz dah tengok muka orang ni macam menipu je dia. Nampak orang Malaysia mana boleh macam ni, dia kata. Akhirnya kami kena denda, tapi tak boleh tukar level lah sebab dah exam semua. Didenda kami buat kerja lebih daripada orang lain. Kalau orang lain dia punya kerja rumah dia 1 page, saya kena 10 page, kena tulis. Dia denda kerana tu. Tapi seronok lah masa tu, kita memang belajar, seronok, tak kisah. Kita pagi belajar, petang malam kita kat Masjidil Haram, subhanallah kan. Rasa tak ada apa-apa, belajar alhamdulillah. Belajar dan asalnya untuk masuk kuliah di Mak Lura dia ada satu level lagi dipanggil tahassus tarbawi wal lughawi. Dia pengkhususan untuk pendidikan bahasa Arab. Dia belajar sana 3 tahun, dapat advance diploma. Okay. Tapi dia muadalah kat Malaysia ni sebagai ijazah. Tapi saya tak minat, sebab saya memang tak minat nusus adabi, sastra bahasa Arab, nak ngapa syair sebagainya, saya tak minat. Okay. Dan jadi saya memang target nak masuk kuliah. Nak masuk kuliah lah, nak belajar Quran Sunnah sebagainya lah. Jadi asalnya di Ummul Qura ni kita dinilai keputusan level yang terakhir, dipanggil mutakaddim tsani. Level yang terakhir tu, keputusan itu dinilai untuk permohonan belajar di kuliah asalnya. Sekurang-kurangnya dapat jiddan. Jiddan ni kalau kita apa, master kita B lah, B plus lah, B plus kan. Jadi tapi saya sepanjang 3 tahun tu, saya dengan nasihat Ustaz Abdul Main, Ustaz Talib Pasir Mas, Ustaz Bahrudin Ayuddin, dia Quran, Smart Quran. Kalau kenal Smart Quran, mereka suruh kita belajar, pergi belajar dengan syekh di masjid, walaupun tak tahu bahasa Arab. Jadi kami cuba belajar, dan saya sempat belajar jadi anak murid pada Syekh Abdul Karim Mandili, Allah yarhamu. Saya belajar, tapi dia mengajar Melayu lah, tapi ada kat Syekh lagi kita belajar situ. Jadi saya target dengan kita belajar di luar, kita tak fokus. So, jiddan tu dalam tangan lah untuk mustawa akhir tu, memang tak ada masalah lah. Nak dapat mumtaz tu susah sikit, sebab ada juga mustawa akhir tu dah mula belajar sastra. Itu memang saya tak minat tu, saya tak target nak dapat cemerlang kat situ lah. So alhamdulillah dengan izin Allah, semester yang terakhir tu saya periksa, masa tu lah keluar qarar daripada Mak Lura. Dia keluar satu resolusi bahawa semua pelajar yang nak ke kuliah mesti dapat mumtaz semua level. Saya setakat level 1, 2, 3, 4 mumtaz memang boleh, tak masalah, benda tu mudah je. Tiba-tiba dia tukar qarar. Okay, bermakna saya yakin saya tak dapat lah, sebab saya target jiddan dia. Dia ubah qarar ni daripada Mak Lura, sebab kebanyakan pelajar pergi kuliah, so program tahassus tarbawi dia tak ada pelajar. Lanjutan tak ada pelajar, tinggal pelajar-pelajar yang bahasa tak sedang corot lah. Jadi dia buat qarar sendiri, tapi bukan arahan daripada kuliah, daripada universiti, bukan arahan dia. So saya hampir putus asa, saya tak nak sambung belajar kat situ. Saya dah 2 tempat yang saya target. Saya nak ke Sudan pertama sekali, kebetulan jumpa dengan orang Abin mau balik ke Sudan, berumrah, jumpa dia cerita kat situ gini. Cuma pasal saya takut, dia cakap satu dia yang saya menyebabkan saya takut belajar kat Sudan. Dia kata Sudan ada 2 musim je, ada musim panas dan lebih panas. Tapi saya kata tak apalah kan, bolehlah pergi jugalah, cadang dah usaha nanti, atau nak pergi ke Jordan, ada tawaran tapi mahal, dia tak ada beasiswa. Okay, akhirnya dengan nasihat seorang abang sini kat situ, kami berjumpa dengan Imam Masjid Haram,
Masa tu yang imam tua tu apa nama dia, bukan Syuraim, saya tak ingat nama dia. Jumpa dia bagi tahu, saya ni pelajar mak dorah dia gini-gini, saya datang nak belajar hadis Quran, tapi saya tak ada bagi peluang sambung belajar ke kuliah sebab qarar gini. Oh, dia marah, dia memang marah. Dia kata kenapa macam tu? Awak dah lulus kan? Dia ni memang level biasa, dia kata memang bagus dah ni. So dia cuma bagi syarat kat saya, awak kena cari seorang yang boleh recommend. Sebab saya tak kenal awak. Okey? Dia tanya awak ada belajar tak dengan guru-guru kat Masjid Haram? Saya kata ada, Abdul Kadir Mandiri. Dia kata okey. Dapatkan surat daripada dia. Saya jumpa Ustaz Abdul Kadir Mandiri, dia pun buat recommendation. Akhirnya lah pendek cerita terima untuk dimukabalah, di interview di kuliah. Okey, dia bukan untuk boleh masuk, tapi kita boleh minta mu'alurah keluarkan fail kita, dibawa ke kuliah ke universiti untuk buat permohonan. Alhamdulillah dapatlah masuk kuliah Usuluddin dan Dakwah. Okay? Saya ambil bahagian Al-Quran dan Sunnah, kita bersunnah. Masa itulah rasa kan, belajar dengan suasana orang Arab semua. Kalau sebelum ini kita belajar orang luar, Indonesia ada, Patani ada, semua kan, ini orang Arab semua kan. Jadi ada dua orang je orang Melayu kat situ. Satu saya dan kuliah tu lah, satu lagi Indonesia, Ustaz Awad Al-Khubari, dua Indonesia. Bukan berdua lah. Alhamdulillah dapatlah belajar. Dan masa tu kemudian saya berkahwin ketika saya di kuliah. Tak ingat tahu ketika kuliah semester berapa, saya tak ingat, tapi berkahwin dengan isteri saya dekat belakang tu. Berkahwin kat Malaysia lah, bukan di sana. Dan bawa dia ke Mekah. Kemudian pada semester akhir dia tukar lagi sistem di sana. Oleh kerana kerajaan Saudi dia nak lahirkan ramai guru, kekurangan guru tempatan. Dia banyak guru luar kan. So dia nak tukar dasar dia. Dia nak rakyat dia jadi guru. Dia wajibkan semua kuliah mesti ada apa dia panggil, pendidikan. So saya punya kuliah jadi dakwah sunnah, kisim kitab wa sunnah wa i'dad tarbawi. Mesti wajib. Ada DPED, diploma pendidikan. Wajib. Tiba-tiba semester tu kita punya apa dia panggil jam pembelajaran tu tambah 40%. Siang malam belajar. Mana nak kena cukupkan dia punya tu, belajar dan kena praktikal. Jadi berpengalaman lah mengajar di sekolah sana. Saya pengalaman mengajar di sekolah rendah. Okey, kebetulan sekolah rendah tu agak tak ada kampung sangat, tapi kebanyakan budak dia budak kampung lah. Jadi belajar alhamdulillah, berjaya juga. Allah mudahkan segala urusan. Walaupun ketika itu isteri saya baru bersalin dan sebagainya, alhamdulillah segala dah dimudahkan. Kemudian habis dapat ijazah, saya bercadang nak sambung, tapi bila saya tengok abang saya Ustaz Muin pun struggle, orang hebat macam tu pun struggle dengan, bukan masalah belajar, masalah dia panggil apa, protokol dia lah, dia punya tu gini-gini, orang Arab ni style kan. Saya pun rasa tak apalah, mak ibu saya pun suruh saya balik. Jadi bawa lah anak, masa tu dah 2 orang anak lah. Isteri saya melahirkan 2 orang anak di Mekah, anak sulung dan anak yang kedua, dua perempuan. Akhirnya kami balik lah, balik semula. Sebalik terus saya ke Kelantan, kerana masa saya di Mekah tu Dr. Abah Yahya meninggal juga. Dr. Zakaria Awangso, dia salah seorang daripada penggerak sunnah. Dulu ada Yayasan Ihsan Al-Ihsan. Dia selalu datang dan dia ajak kami untuk jadi bantu dia di sekolah. Dia dah bina sekolah di Kota Baru, jalan ke Pulau Pantai Cahaya Bulan. Dia dah bina sekolah, dia perlukan guru. Jadi dia dah janji dengan beberapa orang termasuk saya, tapi saya seorang lah yang ke sana. 2 minggu saya balik cuti, saya terus ke Kota Baru mengajar di Sekolah Menengah Islam Al-Husna, Pantai Cahaya Bulan, Kota Baru. Kat situ dah Kedai Buluh, Kota Baru. Saya bersana selama 7 tahun. Selama 7 tahun, saya balik tahun 97 hingga 2004 lah. Lebih 7 tahun, 2004. Kemudian ibunda saya sakit, dia minta balik, saya balik. Saya pun sampai ke sini, cadangnya nak bekerja di Maktahfiz Al-Itqan, yang Ustaz Sahari saya sebut tu, dia memang ada kat situ, dan bersama Dr. Muhammad Syafi'i Mat Amin, accountant yang hafal Quran. Dia suruh juga kat Bukit Jelutong ni sebenarnya, dia terkenal juga. Jadi saya pun datang ke sana. Ialah kehidupan di bandar berbeza lah dengan Kota Baru. Dulu saya duduk kampung kan, bandar. Dan masa tu sekolah pun belum kukuh lagi.
Jadi akhirnya atas nasihat Dr. Syafiee, dia minta saya pergi interview menjadi pegawai Al-Ehwal Islam di Puncak Niaga Malaysia Sembilan Berhad. Jadi penasihat peribadi Tan Sri Rosali Ismail. Ketika itu Tan Sri Rosali Ismail saya, dia cari seorang untuk jadi penasihat dia lah. Jawatannya macam itulah. Penasihat peribadi dia dalam Al-Ehwal Islam. Saya dengan terpaksa, bukan saya nak sangat pun, terpaksa sebab kita orang kampung nak pergi duduk syarikat korporat ni bukan satu yang, bagi saya satu yang, tapi pergi-pergi diterima terus. Mungkin tak ada calon lain kot kan, ya? Pergi terima terus, dan saya mulalah dalam culture shock lah, budaya korporat. Ya, saya rasa saya tak boleh tahan lama, tapi alhamdulillah dengan izin Allah dapatlah bekerja di sana selama 5 tahun. 5 tahun jugalah saya bekerja. Cuma akhirnya saya buat keputusan untuk berhenti, sebab-sebab yang tak perlu nak bincang, saya terbuka lah. Saya rasa tak apalah, saya korbankan walaupun gajinya besar, bagus, tak ada masalah pun. Kerja saya bukan berat sangat pun, bukan saya kena cari syarikat, kena cari untung syarikat, tidak. Saya just penasihat je, angkat tangan berdoa, itu kerja bukan banyak sangat pun kan. Jadi, tapi adalah benda-benda korporat ni yang kita selalu bertembung kan. Bila saya jadi penasihat, saya tegur semua, saya diberi hak untuk menegur keketangan. Jadi ada ramai yang tak senang hati, dia orang sampai dia orang hantar surat layang pada Tan Sri, kata, Tan Sri, kita dah tukar je sekolah agama ke? Kita ni syarikat korporat ke sekolah agama? Kenapa ustaz ni sibuk pakaian kita gitu gini? Jadi ada, akhirnya tak selesa, saya pun minta izin, saya nak berhenti. Saya berhenti, balik semula ke sekolah Al-Itqan, mak tahfiz ke situ. Saya balik berkhidmat kat sana semula selama 10 tahun. Pada awal PKP, bila sekolah tak berjalan dan sebagainya, ya, kewangan sekolah pun mula bermasalah. Okay? Jadi saya buat keputusan, saya pencen awal untuk mengurangkan beban sekolah. Ketika itu saya tak tahu saya nak ke mana, saya tidak ada apa-apa, tapi saya kata tak apalah, berapa nak bebankan sekolah, ada keadaan macam tu, ibu bapa tak ada bayuran dan sebagainya. Kemudian bertemu dengan seorang sahabat yang memperkenalkan saya dengan Yayasan Bushra. Ya? Pendekkan cerita, akhirnya Yayasan Bushra bersetuju untuk buat program bahasa Arab. Maka saya berkhidmat di program bahasa Arab lah sehingga hari ini. Okey, sekarang ni saya bersama dengan Tuan Hadi lah. Jadi itulah lebih kurang cara ringkas. Kesimpulannya, saya bukanlah orang yang hebat-hebat, biasa-biasa je. Ilmu tak banyak. Ilmu saya tak banyak, tapi apa yang ada tu saya nak kongsi je lah. Okay? Itu secara umum. Tapi berkaitan dengan tadabbur ni, bila saya balik ke Ampang, saya mula diperkenalkan untuk mengajar di masjid di surau kan. Saya melihat bagus, ada baiknya, ada kurang baiknya, bukan tak baik. Belajar di surau, di masjid, biasanya orang tak ada peraturan. Yang datang tu bukan ada orang yang nak belajar, dia datang isi masa maghrib isyak, dia tak, kadang-kadang duduk belakang dan sebagainya. Kita ni semangat nak sampaikan sesuatu, semangat kan. Jadi saya mula kurang, walaupun aktif pergi mengajar, tapi rasa ada sesuatu yang perlu saya buat untuk manfaatkan ilmu untuk saya sendiri. Dan sebenarnya kalau kita tak ada suatu sebab untuk fokus pada satu bidang, kita tak akan buat benda tu. Saya mula minat, bila saya mula mengajar di surau, saya mula banyak mengajar mengenai Quran dan hadis, dan makin banyak yang saya explore, maka saya rasa ada sesuatu yang saya nak buat. Masa tu pendekatan tadabbur tak nampak lagi. Masa tu lebih berada orang kata program dia, kalaupun apa dia panggil, Ibrah surah Yusuf program, dia tadabbur tak keluar lagi. Kan? Kemudian bila saya tengok di negara Arab dah mula gelombang tadabbur ni dah menjadi satu yang besar. Kelas tafsir, kelas pengajian biasa dah kurang daripada tadabbur, dan saya lihat pendekatan tadabbur ni cukup bagus. Sebab dia bukan kita belajar untuk tahu hukum hakam fiqh, tak, kita belajar tadabbur ni, apa yang saya faham dan saya minat. Mungkin tadabbur tu luas ya, sebab tadabbur ni bila kita tadabbur Quran, kita bukan nak tahu hukum hakam semata-mata, itu memang ada lah, tapi kita nak tahu apakah sebenarnya yang Allah hendak melalui ayat ini untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita mungkin baca tafsir, baca tafsir secara ayat turun gitu, begini, tapi kita tak tahu apa kaitan dengan hidup kita.
Kita baca ayat ni, apa kaitannya? Apa aku kena buat? Apa yang patutnya aku buat? Okay? Jadi masa tu saya ajak kawan-kawan saya, bekas-bekas staf Puncak Niaga, kawan-kawan ini untuk buat kelas tadabbur. Masa tu kita tak ada bahan rujukan. Saya mengajar mereka bawa ke terjemahan. Saya mengajar mereka. Kadang-kadang ada nota-nota yang saya share dengan mereka. Sehingga akhirnya nota-nota tu saya fikir dah boleh buat buku. Okay? Maka saya pun susun. Saya buat masa tu saya buat satu azam untuk buat tadabbur tapi dalam bentuk yang mudah. Dan terkeluar dalam fikiran saya nak buat lagi tajuk buku tu Tadabbur Made Easy. Rasanya ada sebahagian ada buku tu. Buku Tadabbur Made Easy. Saya memang betul ambil bahasa Inggeris tu bukan sebab saya pandai bahasa Inggeris. Tapi saya tengok buku Dr. Syafi'i. You Are The Best. Kan, tajuk dia tu orang dah menarik. Tajuknya You Are The Best. Bahasa Inggeris tu. Kan, bukan makna tu, bahasa Inggeris tu. So saya pun kata nak cari tajuk dalam bahasa Inggeris, so saya buatlah Tadabbur Made Easy. Tajuk tu memang berjaya lah, menarik, ya. Jadi orang nak tengok. Target saya nak buat 30 juzuk, tadabbur 30 juzuk. Saya dah siapkan dan dah dicetak tadabbur surah 10 juzuk pertama. Tapi dalam secara ringkas. Cuma bila kita pergi jauh, saya rasa tak boleh nak ringkas. Jilid kedua saya cadang nak buat 10 juzuk. Saya tak dapat buat ringkas. Sebab makin banyak kita explore, semakin banyak kita dapat. Jadi saya bagi dua. Jilid 10 juzuk kedua saya bagi dua. Saya dah buat 2 jilid lagi. Tapi timbul sedikit masalah teknikal tentang pencetakan. Sebab saya cetak dengan satu sahabat kita, dia buat apa dia panggil? Print on demand. Saya tak pergi, kita tak pergi lah tempat-tempat besar-besar, kita siapa orang nak cetak buku kita kan. Jadi dia cetak ikut berapa saya nak. Okay? Jadi sebab tu buku tu jadi mahal. Buku jadi mahal. Bila saya nak cetak jilid kedua, saya dah hantar kat dia, harga buku tu bertambah mahal jadinya. Saya rasa tak munasabah kalau nak jual buku agama daripada seorang penulis yang tak ada nama, kan? Naknya harga sampai nak jual RM90, RM80. Tak munasabah. Ya? Jadi saya minta dia, saya kata saya tak nak, kan? Saya nak balik saya punya tu, dia kata tak boleh sebab itu hak dia. Okeylah, saya kata diam. Apa saya nak buat? Akhirnya saya bercadang, saya kata tak boleh. Saya tak boleh. Saya buat baru. Fatihah yang dalam buku asal tu dalam lebih kurang 5-6 muka surat, saya buat semula tadabbur dengan tajuk baru, Tadabbur Ilmu dan Amali. Bahasa Melayu lah, tak seronok kan. Tapi itulah dia, okay? Tadabbur Ilmu dan Amali surah Al-Fatihah. Okay? Kita nak ambil ilmu dia, maklumat yang ada dalamnya, dan apa yang kita nak praktikkan amalinya daripada apa yang kita tahu. Dan saya dah buat untuk surah Baqarah pun dah buat dah. Okay? Tapi kerana saya sibuk dengan Tuan Hadi dia sibukkan saya. Okay? Jadi semua dah siap, semua dah ada dalam komputer. Okay? Jadi kalau nak tanya kepada saya berapa lama nak baca buku ni boleh habis, saya mengajar tadabbur Fatihah dengan sahabat-sahabat saya dekat 4 tahun tanpa buku lah. Saya tak tahu pasal apa, pasal diorang tu belajar seminggu sekali belajarnya. Okay? Tapi bila saya pindah ke Shah Alam, mereka susah nak datang, mereka daripada Ampang, daripada Sungai Pusu dan sebagainya. Kelas tak berapa berjalan dengan dekat waktu. Okay? Kadang-kadang saya pun dah penat, letih sebagainya, jauh. Okay, jadi buku berapa lama nak habis saya tak pasti. Sebab walaupun saya rasa saya dah tulis kebanyakan yang saya share dalam kelas-kelas, tapi bila saya baca lagi, saya ada lagi maklumat yang perlu saya masukkan dalam buku ni. Jadi boleh jadi nanti kalau saya mengajar, buku ni masih dinamakan rujukan lagi. Huraiannya mungkin saya perlu cara lisan. Okay? Tapi kalau ada buku ni cukup pentinglah kita ikut the flow dia. Okay? Buku ni saya ada pendahuluan kat situ. Mukadimah penulis, nanti kita baca. Saya rasa saya akan sampaikan juga mukadimah penulis ni, perlu dikongsi supaya kita tahu. Kemudian ada sikit tentang apa maksud tadabbur Al-Quran, apa maksud tadabbur Al-Quran. Okay? Apa yang saya buat, format yang saya buat, setiap surah
saya akan letak latar belakang surah tu. Okey, kalau macam surah Fatihah, apa latar belakang dia? Okey, dia ni surah yang keberapa yang diturunkan, Makkiyah ke Madaniyah ke, ya. Itu latar belakang dia. Kemudian pengenalan mengenai nama-nama surah dan sebab dinamakan sedemikian. Setiap surah Al-Quran ni dia macam Fatihah ni dia ada kat 20 nama. Okey? Imam dalam kitab Al-Itqan Al-Ulumul Quran, ya, disebut 20 nama. Tapi saya tak bawa semua 20 nama lah. Saya pilih nama-nama yang 10 nama lebih kurang. Kemudian kelebihan. Ini buat semua orang nak tahu. Ini masalah kita. Kita semua nak tahu kelebihan je. Apa kelebihan baca Fatihah Ustaz? Apa dia fadailnya? Okey? Kita cari nas yang sahih mengenai kelebihan. Kemudian hubung kait ayat-ayat awal surah Fatihah dan ayat-ayat bahagian akhir surah Fatihah. Sebenarnya Al-Quran ni suatu yang amat hebat. Dia sebenarnya antara satu ayat dengan satu ayat tu ada hubung kait yang perlu kita fahami. Okey? Antara ayat dengan ayat, bahkan antara huruf dengan huruf. Tu kalau rajin tengok, tapi dia dalam bahasa Arab. Syekh Fadil As-Samarai, seorang pakar dalam bidang lughah Al-Quran ni, dia boleh huraikan kenapa dia ayat ni dia ada wa, kenapa dia ayat ni tak ada wa. Wa tu dan yang biasanya. Kan kita kata dan, sebenarnya wa tu ada macam-macam makna, bukan dan saja. Okey? Jadi kita nampak sama tapi sebenarnya berbeza. Setiap huruf yang Allah letak Al-Quran itu dia mempunyai maksud yang khusus. Yang kita belajar terjemahan tu, kita nampak terjemahan ataupun harfiah tu, dia makna umum je. Tapi dia ada makna dia sendiri. Itu yang seronok tu bila kita pegang bersama Quran ni. Kita akan nampak sebab dia nurun ala nur, cahaya atas cahaya. Al-Quran ni dia saling menerangi antara satu sama lain sehingga jadi terang menderang. Memang terang menderang. Okey? Jadi tapi saya ambil sekadar hubung kait ayat-ayat di awal surah dengan ayat akhir. Dia mukadimahnya dan penutupnya ada kaitan. Dia tidak satu surah yang open, terbuka macam tu je. Tidak. Dia ada kaitan dia. Bila Allah buka dengan ni, kena Allah akan tutup dengan satu yang ada kaitan dengan dia. Ada kaitan dia. Sebenarnya kisah macam kisah Nabi Musa di dalam surah Baqarah dengan kisah surah lain, dia ada hubung kait dia, tapi melalui sudut yang berbeza. Itu yang kelebihan itu. Mungkinlah kalau sempat ni kita akan share, kan? Kemudian tema surah Fatihah. Setiap surah ada banyak tema, tapi saya ambil satu tema utama bagi pandangan saya. Okay? Saya akan terangkan. Kemudian tadabbur kalimah pilihan. Itu saya ambil sikit. Ini perubahan. Dalam buku awal tak ada ni. Buku awal tadabbur Mizi tak ada tadabbur kalimah pilihan. Ini saya tambah lagi untuk kita memahami kalimah. Contohnya kalimah Rabb. Kita selalu terjemah Tuhan. Contohnya, nanti kita akan belajar. Rabb ini kalau diterjemah berpada mana Tuhan, dalam bahasa kita okeylah. Tapi dalam bahasa maksud, dalam bahasa Arab, Tuhan itu tak sesuai dengan perkataan Rabb. Nanti kita akan belajar insya-Allah. Okey. Kemudian tajuk dalam surah Al-Fatihah ada. Apakah tajuk yang dibahaskan dalam surah itu? Kemudian pengajaran dan pedoman dari surah Al-Fatihah dan catatan tadabbur surah Al-Fatihah serta amali tadabbur surah Al-Fatihah. Itu kesudahannya, amali dia. Bila kita baca bismillahirrahmanirrahim, kita nak buat apa? Ada kaitan tak dengan praktikal kita sekadar, atau kita biasa anggap bismillah ni untuk mula baca Quran? Betul tak? Sedangkan bismillah ni adalah perkara yang disuruh oleh Nabi kita buat dalam semua perkara kita, perbuatan kita. Masuk rumah baca bismillah, masuk tandas baca bismillah, makan baca bismillah. Kita jarang nampak benda tu sebab kita selalu faham bismillah ni nak baca Quran baca bismillah lah. Itu je. Ingin kita gaduh bab orang apa sahaja dia baca Fatihah solat tak baca bismillah. Bila ada imam ikut mazhab mereka yang tak baca bismillah, kita jadi masalah, jadi pening. Sebab kita nampak itulah kaitan dia. Lain kurang nampak. Kalau nak tahu detail, rasa ada masa bulan puasa yang buku basmalah. Seharian bersama basmalah, buku kecil. Dapat tak? Ada buku kecil yang saya susun. Masa puasa ni kita ada bagi. Okay? Itu sedikit daripadanya. Jadi ini lebih kurang format dia dalam buku ini. Dalam buku ini mengenai surah Al-Fatihah. Okay? Jadi saya rujuklah hadis, tafsir sebagainya, tapi saya sebut dalam buku ni
empat rujukan utama kita Al-Quran, tadabbur wa amal, terbitan Markas Manhaj lil Isyraf wa Tadrib At-Tarbawi, Arab Saudi. Cetakan ke-8 tadabbur Quran Salman bin Umar Sunaidi, Arab Saudi juga. Awal marrah tadabbur Quran, penulisnya Adil Muhammad Khalil, dari Kuwait, dan buku As-Siraj fi Gharibil Quran. Di antara buku yang digunakan di pusat bahasa Arab, anak-anak kita hafal pengertian kalimah ayat-ayat Quran dalam bahasa Arab. Okey, mereka kena hafal ni. Okey, jadi buku yang ada pada kita hanyalah berkaitan dengan surah Al-Fatihah sahaja. Ini format dia. Okey, persoalan yang sering saya dapat, Ustaz, saya tak pandai bahasa Arab, bolehkah saya belajar tadabbur? Ada terfikir tak? Saya tak pandai bahasa Arab, ke saya kena belajar bahasa Arab baru boleh tadabbur? Ini benda yang saya sendiri pun duk fikir. Sebab saya lihat begitunya orang-orang yang senior macam kita ni minat belajar bahasa Arab. Ada yang belajar dekat surau, ada belajar dekat program dewan macam ni dengan ustaz, ada belajar kat universiti pun. Setelah pencen baru belajar bahasa Arab. Saya tanya mereka, okey tak? Susah lah bahasa Arab. Habis kenapa belajar lagi? Alah, itu masih ada jumpa kawan-kawan, kita pergi duduk seronok lah Ustaz, seronok juga kan, dapat 2-3 perkataan kan. Dan kebanyakan mereka belajar Nahu, mereka start dengan belajar Nahu. Nahu ni bukan benda mudah, bukan benda mudah untuk kita saja, untuk orang Arab sendiri. Dia adalah tata bahasa, grammar kan. Dan Nahu bahasa Arab, dia tak tahulah, saya tak tahu Nahu bahasa Inggeris sangat, agak rumit juga sebenarnya. Orang macam saya belajar ketika umur 13 tahun sampai masuk universiti pun tak faham. Saya anggap diri saya lah, bukan saya tak menguasai. Sebab tu saya tak ambil, tak nak duduk lama di Maktabah tu. Kan dia pergi pada bidang-bidang bahasa, sastra bahasa, saya tak mau. Okay? Jadi saya kecil, pakcik-pakcik tu datang belajar apa sikit, lepas tu tak ingat. Ustaz pun tak boleh marah lah, sebab orang tua kan. Saya kata, kenapa tak pakcik-pakcik belajar, tak payah belajar bahasa Arab, kita belajar memahami Al-Quran. Kalau kita belajar bahasa Arab, nak tunggu pandai baru nak boleh baca faham Quran, tak pandai-pandai. Ada dah meninggal pun sebab jalan, ada dah berhenti, tak boleh buat apa. Kadang-kadang datang bawa isteri tak sihat, dia pun tak datang. Dia just isi masa veteran, isi masa seronok rasanya dapat. Jadi saya fikir, walaupun boleh mengajar bahasa Arab, saya suka ajak orang dewasa. Kalau orang muda, saya nak suruh dia belajar bahasa Arab. Otak tengah bagus lagi, masa panjang lagi untuk mereka. Kata orang muda, okey, saya memang suruh mereka belajar. Tapi kalau macam kita lah, bukan untuk orang veteran kita ni, okey, tak perlulah kita, bukan tak boleh, mungkin ada yang boleh, okey, tak mustahil benda tu. Tapi lebih baik kita belajar memahami Al-Quran. Okey, memahami ayat-ayat Quran yang kita baca itu mengikut pemahaman yang kita boleh terima dalam bahasa kita. Itu yang saya nampak yang perlu buat. Okay? Jadi saya cuba buat pendekatan ini, dan saya kata siapa yang nak belajar tadabbur, dia tak perlu mahir dalam bahasa Arab, dia cuma perlu tahu sahaja, ada basic sikit. Sambil belajar tu kita tengok kata-kata bahasa Arab Al-Quran, kita akan tahu sikit, basic saja. Tapi tujuannya kita nak faham supaya kita dapat amalkan apa ada dalam Quran. Kita bukan nak i'rabnya, yang ini fa'il ke, ini maf'ul ke, ini. Kita kalau belajar harfiah, dia lebih ke arah ke situ kan. Dia salah satu pendekatan dulu harfiah. Harfiah ni memang dia ke arah situ. Sebenarnya boleh, sebenarnya bagus benda tu, saya tak pernah pandang rendah. Tapi untuk budak-budak muda, orang yang otaknya memang waktu tu tengah mereka okey, harfiah ni memang bagus. Sebab tu saya jadikan dia subjek teras di program bahasa Arab kita ni. Cuma saya ubah dia supaya dia punya matlamat lebih luas lagi, bukan sekadar i'rab tu saja, bukan sekadar itu saja. Dan alhamdulillah, jadi boleh belajar tadabbur tanpa kita mahir dalam bahasa Arab. Tapi insya-Allah kita akan boleh memahami bahasa Arab Al-Quran secara asas, dan kita boleh lebih lagi itu kita dapat amalkan apa yang kita faham. Itu matlamat saya lah. Jadi ada orang tanya, Habib, yang mengajar tadabbur ni macam mana? Kenapa tak mengajar tafsir? Ada persoalan yang berlaku di kalangan guru-guru lah. Sebenarnya kalau nak mengajar tadabbur, tak boleh tinggal tafsir.
Tak boleh tinggal tasbih. Sebab kita boleh memahami Al-Quran melalui tafsir. Tafsir salah satu daripada disiplin ilmu yang membantu kita memahami Al-Quran. Ada ulum Quran. Okey, ada kadang-kadang ada disiplin asbabun nuzul. Semua itu penting. Okey. Kalau kita memang betul-betul fokus masa 5-6 tahun, okey, kita boleh belajar situ. Okey, tapi kita takut nanti yang masa yang panjang ni menyebabkan kita semangat mula-mula je, lama-lama kita hilang. Okey, melalui tadabbur sebenarnya kalau kita dah tadabbur surah Fatihah, kita semuanya dah tadabbur Al-Quran semuanya. Sebab dia ummul kitab. Segala perbahasan dalam Al-Quran adalah huraian kepada surah Al-Fatihah. 113 surah lain itu adalah huraian kepada tajuk-tajuk utama yang ada dalam surah Al-Fatihah. Jika kita berjaya khatamkan tadabbur, kita akan faham surah-surah lain dengan lebih mudah. Itu yang saya nampak lah. Sebab dia ummul kitab. Dia ummul kitab. Dia satu pendahuluan yang Allah letak supaya Allah kita tahu apa yang akan dibicarakan oleh 113 surah yang lain. Tidak ada satu perkara pun dalam surah lain yang tidak ada kaitannya dengan Fatihah. Tidak ada kaitan. Tak ada. Mesti semuanya berkaitan. Kalau kita dah boleh kuasai Fatihah, tadabburnya, insya-Allah yang lain tu kalau saya tak ada pun, kita tak ada guru pun, kita boleh faham. Jadi takut-takut saya mati dulu. Ustaz lama-lama tu ustaz mati, kami nak belajar siapa? Memang itu ada. Jangan gelap. Memang orang tanya. Bila saya kata lama ustaz, nanti kan sempat ke ni? Nanti kan ini baru Al-Fatihah ustaz. Ini surah Baqarah 286 ayat. Dekat 3 juzuk. Ustaznya main-main. Ustaz hidup lagi ke? Tak, saya pun dah tak ada kata dia. Sebenarnya bagi saya yakin. Kita kena yakin lah. Kita kena positif, yakin. Sebab tu Allah namakan ummul kitab. Dia Quranul Azim. Sabun Nasani. Ada sebab dia kenapa dia bagi nama tu. Sebab dia itulah Quran sebenarnya. Yang lain tu huraian dia. Dari sudut yang berbagai. Kerana Allah ni maha mengetahui. Ilmu dia luas. Dia boleh bawa penjelasan. Allah bawa penjelasan dari berbagai sudut. Dari berbagai sudut. Contohnya Al-Maghdubi ini cerita pasal Yahudi kan. Al-Maghdubi alaihim, orang-orang yang Allah murkai. Ada tak kisah orang Yahudi ini dalam surah lain? Banyak surah yang menceritakan tentang Yahudi ini. Tapi dia tak sama. Semuanya dari sudut yang berbeza. Dari sudut berbeza. Kadang-kadang Allah cerita terus tentang Firaun. Kadang-kadang Allah cerita tentang Nabi Musa. Kadang-kadang Allah cerita tentang ahli kitab. Semuanya pasal tentang Al-Maghdubi. Dihurai oleh puluhan surah. Itu saya kata kalau kita faham Al-Fatihah, sepatutnya buku Al-Fatihah ni adalah 10 jilid pun. Sebab semua kena masuk. Kena masuk kat situ. Tapi kita tak mampulah macam tu. Cuma saya nak bagi keyakinan, insya-Allah, jika kita bagi masa, jangan duk fikir Ustaz, surah Baqarah bila nak masuk. Jangan duk fikir macam tu. Kalau kita fikir macam tu, macam kita lah, kita baca Quran, kita baca sekarang ni, apa kita punya target? Bila nak sampai juzuk 30? Betul tak? Sebab tu kita buat laju je. Kita cari kaedah. Macam mana dalam satu hari berapa juzuk kau nak buat? Baca nak menghabiskan je. Ingat tak buku Iqra? Dulu buku Iqra dia ada 6. Ustaz tu apa nama? Hamud apa tu? Dia tak bagi cetak satu. Sebab apa? Sebab nanti bila kita tengok dia tebal, nanti tengok sini bila nak sampai kat belakang Tapi kita bila dia buat satu jilid, kita tengok, wah tak lama ni habislah. Motivasi. Dia bagi psikologi. So kita bila belajar Quran, kita mula dengan a'udzubillah minasyaitanir basmalah. Jangan tunggu sadaqallahul azim. Orang dulu pakai sadaqallahul azim kan? Jangan tunggu yang tu. Jangan duk bayang yang tu. Jangan ingat dal qaf tu, jangan lupakan dia. Kita masih kat ba lagi. Ba tu apa?
Sebenarnya kalau nak detail tu ba tu pun ada macam-macam khilaf penerangan daripada kalangan ahli tafsir sendiri. Ba tu makna huruf jar. Kalau kedua jar huruf jar lah. Okay? Tapi dia bukan jar, dia ada ba isti'anah. Kita baca bi tu dengan nama Allah, bukan kita letakkan sebagai kata nama sendi. Kan? Kata sendi. Dia adalah kata bermaksud memohon pertolongan. Kita belajar ba je tahu dah. Syirik kalau kita minta pertolongan selain Allah Ta'ala. Ba tu je. Ba tu saja kita tahu ada hukum. Kita tidak boleh minta tolong selain Allah Ta'ala. Sebab ba tu maknanya aku minta tolong. Dan kita belajar dengan ba tu juga, kita boleh minta tolong dengan nama-nama Allah. Tawassul yang syar'i. Itu baru ba. Biasa kalau kita belajar harfiah, harfu jar lah. Kita kata harfu jar. Kata nama yang datang lepasnya majrur. Tapi kalau kita lihat satu persatu macam tu sekali. Jadi itu yang insya-Allah saya cuba. Ilmu saya tak banyak. Sebenarnya ada sini kita lebih baik. Tengok macam mana pendekatan. Masing-masing ada pendekatan dalam bertadabbur ni. Dia jangan harap sama. Sebab dia luas. Ilmu Allah ni luas. Okay? Ilmu Allah ni luas. Dia ada ribuan pintu yang kita boleh masuk untuk dapat manfaat. Untuk dapat manfaat ni apa yang perlu kita buat? Itu yang saya nak. Pertama sekali, semua orang perlu faham. Saya yakin semua ustaz bagi tahu. Kita murnikan niat kita. Innamal a'malu binniyat. Jangan datang belajar nak jadi pandai. Ustaz, saya boleh jadi pandai tak ustaz kalau saya belajar dengan ustaz? Ustaz boleh confirm tak? Itu soalan biasa saya dapat. Berapa lama untuk saya jadi pandai ustaz? Kita tak boleh menuntut ilmu agama ni untuk jadi pandai. So untuk apa nak belajar ustaz kalau tak jadi pandai? Saya nak tahu ni, saya bodoh pasal agama ni, pasal bahasa Arab ni. Saya nak jadi pandai. Saya kata saya tak boleh jadikan siapa-siapa pandai pun. Tak ada siapa yang diberi kuasa Allah Ta'ala, authority untuk menjadikan manusia pandai. Kerana Allah tak cipta kita untuk jadi orang yang pandai. Allah tak pernah cipta kita untuk melihat siapa dia daripada kalangan hamba aku yang pandai. Tak ada. So untuk apa kita belajar? Apa niat kita? Niat kita untuk dapat hidayah daripada Allah. Hidayah daripada Allah ni, dia tak perlu orang pandai. Kalau orang pandai lah yang layak dapat hidayah, Nabi Muhammad tak layak dapat. Nabi Muhammad dia buta huruf, ummi. Abu Lahab, Abu Jahal, asalnya Abu Hakam, Al-Walid bin Mughirah, dan ramai lagi orang Quraisy yang lebih bijak daripada Nabi SAW. Tapi Allah tak pilih orang itu. Allah pilih Muhammad SAW sebab dia nak letakkan hidayah. Jadi jangan, kadang-kadang ada orang kata, ustaz saya tak boleh lah belajar ustaz, saya dah tua tak pandai ustaz. Jangan bagi alasan. Jangan bagi alasan. Kita bukan nak jadi pandai. Ini bukan universiti ada exam, ada level, credit hour. No, tak ada. Kita datang nak hidayah Allah Ta'ala. Saya yakin bahawa kalau kita sungguh-sungguh betulkan niat kita, kita jelas, kita tak akan stres. Bila kita belajar nak pandai, kita akan stres. Bila kita stres, ustaz pun kita salahkan. Ustaz ni, aku dah 10 ustaz dah aku belajar. Ya Allah, aku belajar kat UIA pun aku macam mana pun syarah tu. Kita akan stres. Sebab niat kita tak betul. Saya rasa kita pernah rasa kot. Kita akan down, tengok orang lain cepat, kita lambat. Kadang-kadang yang kita bila kita dapat tu kita rasa sombong. Tak mau. Niat tu kena ikhlas. Innamal a'malu binniyat. Mula dengan niat. Termasuk untuk saya sendiri. Saya tak mengajar untuk melahirkan orang yang pandai-pandai. Saya mengajar untuk Allah bagi hidayah pada kita semua. Itu saja tujuan yang saya selalu kena ingatkan diri saya. Pertama sekali ingat. Kedua ingat, belajar agama ni, dia tidak ada had masa. Dia tak ada had masa. Ustaz berapa tahun boleh habis? Okey, ustaz kata 24 tahun Fatihah. Okey, kita target 8 tahun ustaz. No, tak ada had masa. Saya tak boleh cakap. Sebab apa? Sebab belajar ni ibadah. Belajar ni ibadah. Ibadah ni dia tidak ada nokta dia kecuali mati. Kan? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dalam kau sentiasa beribadah akan Rabb engkau sehingga datang yakin, iaitu maut. Bila kita belajar jadi ibadah,
So dia tidak ada, actually dia tak ada cuti, dia tak ada time untuk kita berehat. Sebab ibadah ni tak boleh macam tu. Ibadah ni sampai mati. So belajar dengan saya sampai siapa-siapa matilah. Kita mati dulu ke siapa. Setakat yang Allah izinkan lah. Kita belajar. Niat kita nak belajar sampai mati. Walaupun mungkin kita tak begitu. Tapi niat tu. Niat aku, sebab ini ibadah, aku nak buat sampai aku mati. Bukan sampai aku pandai. Sampai aku mati. Biar kita mati fi sabilillah. Mati ketika kita niat beribadah menuntut ilmu. Okey? Itu. Tak ada frame time. Masa. Tak ada sebenarnya. Okey? Ketiga, kita kena beramal dengan apa yang kita tahu. Jangan tunggu nanti. Ini penyakit yang paling besar. Saufa. Nantilah. Betul lah kata ustaz tu. Aku kena berubah. Tapi sekarang tak boleh lah. Aku kena buat ni. Tapi sekarang tak boleh lah. Aku tak boleh, ustaz tak faham suasana aku. Saya punya environment lain. Dan itulah menyebabkan nanti kita akan rugi. Kita menyesal besok di akhirat. Banyak ilmu yang kita ada. Maklumat tu jadi banyak. Kita ada banyak information. Ada banyak knowledge. Tapi dia tak beri manfaat bagi kita. Sebab ilmu ni kalau tak diamalkan, dan dia tak perlu tunggu banyak. Bila dah banyak, kita akan beban. Bila dah banyak, baru nak amal, dia jadi beban. Dia ketika kita baru baru tahu. Mungkin kita, Ustaz Razak cakap ni benda dulu kita dah tahu. Sekarang dia cakap lagi. Okey, aku kena buat. Jangan tangguh. Jangan takut. Ya Ustaz, bukan semua saya boleh buat. Memang kena buat. Sebab itu ibadah. Saya lihat kesannya bila belajar, kita tak nak beramal terus. Kita just kumpul knowledge and information. Berat ni kat sini ni. Kalau tanya tu, semua dia tahu. Tapi dia tak buat. Itu satu perkara kena jauhi. Belajarlah. Kita buat sikit-sikit. Tapi berterusan. Semua tahu. Sebaik-baik amalan yang Allah kasih, amalan yang berterusan. Tapi walaupun sikit. Walaupun sikit. Jadi jangan tunggu banyak. Nabi SAW sendiri pun, dia Al-Quran tak turun pada dia terus 30 juzuk. Beza dengan kitab-kitab yang lain. Hanya Al-Quran wahyu yang diturunkan kepada Allah secara munajjaman, secara berperingkat-peringkat. Untuk apa? Untuk memudahkan kita dapat kesempatan untuk belajar dan mengamalkannya. Itu tujuannya. Al-Quran diturunkan secara berperingkat. Untuk ada kesempatan untuk Nabi sendiri belajar daripada Jibril, dan dia buat, kemudian dia sampaikan kepada para sahabatnya, mereka sempat belajar, kemudian mereka dapat beramalkannya. So kita kena beramal dengan apa yang kita belajar. Boleh? Itu je syaratnya. Syaratnya itu saja. Kita cuba sedaya upaya kita. Kalau kita tak dapat datang, ini satu, kehadiran ni penting sebenarnya. Kan? Kita kena ada plan. Apa yang saya tak datang tu, siapa boleh bagi saya? Okay? Siapa yang boleh bantu saya? Sayyidina Umar, sahabat, dia orang yang sibuk. Dia takkan tinggalkan Rasulullah SAW. Tapi kalau dia tak dapat hadir pada majlis Rasulullah SAW, dia akan gantikan dengan hamba dia. Dan hamba dia akan ditugaskan untuk bagi tahu dia apa yang dia dengar daripada Nabi SAW. Okay, kita kena pakat tolong menolong dalam bab ni. Okay, saya rasa sekarang tak susah. Ada setengah-setengah student saya, waktu saya mengajar, dia dah buat dah ringkasan, dia dah buat dah. Diorang share. Jadi kalau ada yang boleh buat, falyatafaddal. Besar pahala tu, manfaat kongsi kat orang. Okay, share. Tak perlulah canggih sangat, tapi share benda ni. Kalau tak dapat hadir, itulah cara dia. Okay? Mungkin sebab sakit atau apa sebagainya, kita jangan nanti kita masuk tak ada apa-apa, ustaz dah cerita benda lain, kita dah tersangkut dah. Masuk tajuk lain, kita dah pening. Nanti ustaz ni dia ngajar, kita tak faham. Cari ustaz lain pula. Akhirnya kita ustaz punya ramai gitu. Tapi kita tak start lagi. Ustaz je ramai. Ini penyakit kita. Okey, boleh insya-Allah. Ada apa soalan? Masa nak habis dah. 5 minit. Soalan 5 minit. Saya tak suka orang soal saya sebenarnya. Saya tak suka orang soal saya. Sebab
Saya tak bersedia untuk menjawab soalan. Saya bersedia untuk menyampaikan apa yang saya tahu. Okey, saya tak bersedia untuk menjawab soalan. Setengah-setengah orang tu dia dah dapat soalan dah. Jadi ustaz dia dapat soalan, dia sedia jawab. Saya tak ada, saya tak bersedia untuk jawab soalan. Saya bersedia untuk. Tapi kalau nak penjelasan apa yang saya ajar, boleh. Apa yang saya ajar tadi tak faham, boleh minta penjelasan. Jangan terlalu banyak soal benda luar. Hukum akal, masalah, isu-isu kat luar tu, itu tak akan beri satu yang baik untuk saya dan untuk semua. Tapi apa yang berkaitan dengan apa yang kita belajar, itu yang penting. Kalau ada nak soal, itu jelas soalannya. Hari ni tak ada soalan kan? Ada video, ada sekarang ada video, silakan boleh dia tengok. Okey. Itu untuk bantu kita lah. Tapi jangan jadi sebab tak datang ada video. Dia lain dia. Dia lain. Jangan takut dia jadi alasan. Tak datang, aku nak pergi tu, aku nak pergi sini. Kenapa? Tu ada rakaman. Ada dua lagi. Pilih nak asas ke, nak isam busyura ke, boleh. Pilih. Sebaik-baiknya kita hadir sebab kita boleh bincang. Boleh bincang. Wallahu a'lam bissawab. Jadi sekat itulah untuk hari ni. Semoga Allah mudahkan kita untuk teruskan niat kita menuntut ilmu agar mendapat hidayah. Okey. Jadi kalau ada apa-apa yang saya terangkan ni tak jelas sebagainya, saya minta maaf. Yang betul yang benar itu pasti Allah SWT yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.